untuk memupuk semangat kesatuan ummah dan perpaduan rakyat satu Malaysia, di samping menanamkan sikap kasih sayang sesama kita, terutama di dalam penyampaian dakwah sama ada sesama umat Islam atau bukan Islam, agar Islam itu dilihat sebagai agama yang indah, praktikal dan penuh toleransi. Betul tu. Dan juga untuk pengetahuan hadirin hadirat semua, karnival ini daerah dan tanah Yan, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim dan juga Pusat Khidmat Masyarakat Ahli Parlimen Jerai. Karnival ini juga, Amy, akan berlangsung selama 3 hari, iaitu bermula pada hari ini iaitu 28 Mac hingga hari Ahad ini iaitu 30 Mac 2014. Karnival ini bakal menyajikan pelbagai aktiviti yang menarik dan majlis ilmu yang bermanfaat untuk diikuti dan dihayati bersama. Antaranya pada malam ini rancangan pentas dakwah yang disiarkan secara langsung, begitu juga rancangan Assalamualaikum dan Assalamualaikum yang akan disiarkan secara terus dari tapak karnival. Tidak ketinggalan juga pelbagai aktiviti telah diatur untuk adik-adik di Yan ini bagi memeriahkan karnival selama 3 hari ini, Amy. Itu dia, alhamdulillah banyak program yang telah kita anjurkan. Dan selain itu Finas dan juga para penonton dan para hadirin, kita ada rakaman program Dikir Zikir, iaitu sebuah rancangan hiburan yang berkonsep Islam. Dan yang paling istimewa, kita akan menyediakan siaran langsung Malam Cinta Rasul yang mempersembahkan lantunan qasidah yang indah oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf dengan kumpulan iringannya, juga tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Don Biaji. Dan sempena majlis perasmian karnival ini juga, majlis ini merupakan pra-pelancaran program dakwah negara. Dengan itu, majlis dengan sukacitanya mengajak para hadirin sekalian agar menonton dan mendengar tayangan perutusan Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak bersempena program dakwah negara. Perdana Menteri Malaysia bersempena program dakwah negara. Dan apa yang dapat kita simpulkan, sesungguhnya kasih sayang itu akan menambahkan perpaduan sesama kita, insya-Allah. Jadi sekarang tibalah masa yang ditunggu-tunggu oleh hadirin dan hadirat sekalian, iaitu ucapan aluan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Major General Datuk Seri Jamil Khair bin Baharum, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, diiringi Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Encik Wan alias Wan Abdullah, Yang di-Pertua Yadim Dr. Ashraf Wajdi Datuk Haji Dusuki, Ketua Pengarah Jakim Datuk Uthman Mustafa, Pegawai Daerah Yan Tuan Haji Abdul Rashid Uthman dan Ketua Pegawai Eksekutif Mawib Datuk Haji Zainal Abidin Jaafar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari pengacara majlis yang saya hormati, dikasihi, yang berbahagia Encik Wan alias Wan Abdullah, Ketua Pengarah Eksekutif TV Al-Hijrah, yang bahagia Dr. Ashraf Wajdi Datuk Haji Dasuki, yang di-Pertua Yadim, yang dihormati dikasih juga Datuk Osman bin Mustafa, Ketua Pengarah Jakim, yang bahagia Tuan Haji Abdul Rashid Osman, Pegawai Daerah Yan, yang bahagia Datuk Haji Zainal Abidin Jaafar, Ketua Pengarah Eksekutif Mawib, ahli-ahli lembaga pengarah TV Al-Hijrah, Ketua Pengarah Muzium Negara, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Izinkan saya untuk mengucapkan pujian serta kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan juga berkat yang dianugerahkan
ke atas Malaysia dan seluruh rakyatnya. Selawat dan salam ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat buat seluruh alam. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, bulan dakwah kebangsaan yang telah dianjurkan buat julung-julung kalinya oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ataupun ringkasnya YADIM pada tahun 1978. Program yang amat bermakna ini telah pun memberikan manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia dalam menyampaikan kefahaman sebenar dan memperbetulkan salah tanggapan terhadap Islam. Alhamdulillah, pada tahun ini YADIM konsisten meneruskan kesinambungan penganjuran program yang amat bermakna tersebut untuk seluruh rakyat Malaysia, khususnya umat Islam. Penganjurannya pada tahun ini telah mendapat perkenan Majlis Raja-Raja dan diubah namanya kepada program dakwah negara dengan tema kasih sayang disemai, perpaduan dituai. Program ini dianjurkan tepat pada masa untuk menyampaikan Islam sebagai agama yang menganjurkan kasih sayang sebagai asas kesatuan dan perpaduan ummah. Pantai Murnian ataupun Pantai Munian Kedah ini sengaja dipilih sebagai lokasi pra-pelancaran program dakwah negara atas signifikan sejarahnya yang tersendiri, di mana pada akhir kurun ke-8 ataupun kurun ke-9 Masehi, saudagar-saudagar Islam daripada Oman, Hadramaut dan pantai barat Yaman datang berdagang ke alam Melayu, termasuk di kawasan pantai Kedah. Di samping berdagang, mereka berdakwah memperkenalkan Islam. Jelaslah bahawa mereka datang dengan barang dagangan dan bukan dengan alat senjata dan angkatan tentera. Berbekalkan akhlak mulia dan terpuji, mereka datang berniaga dengan penuh amanah dan timbang rasa. Timbang dan sukatan disempurnakan mereka dengan betul. Paling menarik ialah kedudukan ekonomi mereka yang kuat hingga menjadikan mereka hebat dipandang mata. Bukan hanya barang-barang dagangan, malah kadangkala kapal dagang juga adalah milik mereka. Keuntungan yang mereka perolehi kadangkala disumbangkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk zakat, sedekah dan juga wakaf. Gaji dan upah para pekerja pula dibayar sebelum keringat kering. Hubungan mesra dengan para pembesar dan raja-raja dijaga dengan baik sehingga menjadikan mereka dihormati dan dipandang tinggi. Kadangkala di antara mereka ada yang diterima sebagai menantu dan ipar. Mereka pula amat ikhlas mematuhi suruhan dan larangan Allah, menjadikan aktiviti mereka diberkati. Sesungguhnya mereka adalah kumpulan contoh. Itulah sebabnya kehadiran mereka dinanti dan kehilangan mereka dirindui. Itulah juga antara punca kejayaan mereka berdakwah, sehingga dengan mudah berupaya menambat hati masyarakat dan penduduk di sini. Akhirnya, dengan rela hati, mereka meninggalkan agama asal mereka dan memilih serta menganut Islam. Hadirin hadirat yang dikasihi, kemelut perpecahan pada hari ini menggambarkan betapa kasih sayang telah dipinggirkan di dalam mendepani isu-isu yang tidak kunjung putus. Tambahan pula, perbezaan yang wujud sesama kita diperbesarkan dengan api kebencian. Ini melahirkan sikap-sikap yang tidak sepatutnya dibudayakan. Sekiranya dibiarkan berterusan, maka kesatuan dan perpaduan umat
merupakan sesuatu yang sukar untuk kita capai. Kita harus meyakini Islam sebagai agama syumul yang menjadi nizamul hayah, yakni tata cara kehidupan. Islam sebagai agama yang rahmah, menganjurkan kasih sayang dalam setiap tindak tanduk kita. Kasih sayang yang disemai di dalam umat akan melahirkan watak-watak yang sikap dan terhormat dengan sikap yang terhormat. Inilah asas kepada kesatuan dan perpaduan yang ingin kita tuai bersama. Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk menyayangi sesama manusia seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa iman kita tidak sempurna sekiranya kita tidak menyayangi orang lain sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Kasih sayang di dalam Islam tidak mengenal sama ada seseorang itu adalah muslim atau bukan. Kita telusuri sejarah Islam ketika mana Madinah Al-Munawwarah di bawah pimpinan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda sebagai model akhlak teragung membuktikan bahawa kesatuan dan perpaduan dalam kepelbagaian kaum dan agama mampu dicapai melalui penyemaian kasih sayang di kalangan penduduk Ansar Madinah, khususnya ketika menerima sahabat-sahabat muhajirin mereka yang berhijrah ke Madinah. Firman Allah dalam surah Al-Hashr ayat 9, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siru ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberikan kepada orang-orang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Teras penyatuan dan perpaduan ummah di Madinah Al-Munawwarah adalah kasih sayang ataupun mahabbah yang didasari dengan kepahaman mengenai hak dan tanggungjawab setiap warga terhadap negaranya. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, saya yakin dan percaya Yadim telah merencanakan aktiviti-aktiviti program dakwah negara tahun 2014 ini dengan baik. Tambahan pula tahun ini merupakan ulang tahun ke-40 kewujudan Yadim yang dirasai di medan dakwah kebangsaan maupun antarabangsa. Ini merupakan ruang dan peluang terbaik untuk kita bersama meningkatkan kesedaran, kefahaman dan penghayatan Islam sebagai agama kasih sayang demi kesatuan dan perpaduan ummah. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Yadim di atas penganjuran program ini dan mendoakan agar pelaksanaannya berjalan lancar serta mencapai objektifnya dengan impak positif kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya juga mengucapkan tahniah kepada TV Hijrah yang telah berjaya menganjurkan Karnival Hijrah yang telah bermula hari ini hingga sampai kepada hari Ahad. Karnival ini bertujuan untuk mendekati masyarakat majmuk dengan produk dan program berbentuk keagamaan secara santai dan berhibur. Ia juga bertujuan untuk menyediakan hiburan pilihan yang mematuhi kehendak syariah kepada masyarakat di negara ini. Saya berharap Karnival ini diterima baik dan dinilai sebagai positif dan adil oleh masyarakat. Sebelum mengakhiri, saya juga ingin mengambil kesempatan mengajak seluruh, khususnya bagi masyarakat di kawasan Jerai dan juga Pantai Munian dan seluruh rakyat Malaysia untuk terus kita mendoakan bagi
pencarian dan juga mengakhiri noktah pertemuan MH370 diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang memberikan sokongan padu kepada program-program dakwah yang telah kita rancangkan selama ini. Kesungguhan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat kita lihat daripada kesudian beliau untuk merasmikan pelancaran program dakwah negara pada malam ini. Akhir sekali saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Jamil Hir bin Baharom atas ucapan perasmian yang telah disampaikan sebentar tadi. Majlis sekali lagi menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Jamil Hir Baharom bersama-sama Div terhormat untuk melancarkan gimik perasmian. Seiring dengan ini, maka berakhirlah majlis pra-pelancaran Karnival Hijrah bersama dengan program dakwah negara. Dan jangan lupa saksikan pentas dakwah selepas ini.